Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Rufi. Nombor pendaftaran saya 04 DET 23F1073 dan saya berkelas 2 DET 2B. Nama saya Muhammad Zawakir bin Muhammad Khairul Nizam. Nombor pendaftaran DET 23F1070. Kelas DET 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdini Safa binti Sukri dari kelas DET 2B. Nombor matrik 04 DET 23F1028. Assalamualaikum, nama saya Nurhanisa Syakira binti Zulkifli, matrik nombor 04 DET 23F1082. Assalamualaikum, nama saya Nur Alasyaira binti Farid. Nombor kad matrik saya adalah 04 DET 23F1013. Tajuk yang akan saya bentang pada hari ini adalah perkembangan alam Melayu. Sebagaimana yang kita tahu, alam Melayu merupakan kerajaan awal yang silih berganti dalam Nusantara. Berikutnya adalah zaman prasejarah, zaman foto sejarah, zaman pensejarahan dan akhir sekali zaman sejarah moden. Berikutan dengan zaman prasejarah, mula-mula sekali ialah zaman Paleolitik. Zaman tersebut merupakan pertempatan yang paling awal dalam alam Melayu ini. Pada masa itu juga, masyarakat hidup secara nomad atau kehidupan ketika itu yang sara diri dan sering berpindah randah. Contohnya dari arah timur, kaum Melayu ke Polinesia yang berlaku sekitar 60,000 hingga 70,000 tahun. Pada zaman ini juga, masyarakat tinggal di dalam gua atau pokok yang diperbuat daripada ranting dan rumput. Selain daripada itu, zaman Mesolitik pula, kehidupan masyarakat masih lagi melakukan kegiatan sara diri dan memperkenalkan evolusi dalam kehidupan mereka. Dalam pada masa yang sama, mereka juga mula mempunyai alat keperluan dan senjata yang dibentuk oleh batu serta melakukan kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, berdagang dan sering berhubung dengan kawasan lain. Selain itu, yang ketiga pula adalah zaman Neolitik yang merupakan zaman perkembangan teknologi daripada batu kepada tembikar, dan mereka juga mula bercocok tanam dan menternak binatang ternakan. Untuk pengetahuan anda, pada zaman ini telah wujudnya sistem bermasyarakat seperti ketua dan membuat agian kerja. Di samping itu, mereka telah berteduh di dalam gua dan kawasannya berhampiran dengan sungai. Antara peralatan yang telah dicipta adalah tembikar sebagai bekas air dan periuk pula daripada belanga. Contohnya, anting-anting dan gelang adalah barang kemas yang mereka telah ciptakan sebagai perhiasan mereka ketika itu. Dan zaman batu ketika itu telah berakhir dan telah jadi pelengkap pada zaman batu. Akhir sekali, pada zaman logam. Zaman logam, masyarakat ketika itu telah bermula menempatkan mereka untuk tinggal menetap di satu-satu kawasan. Seterusnya, mereka juga memilih untuk tinggal berhampiran dengan sungai, atas pokok, kawasan tanah yang tinggi dan ada lagi yang tinggal di dalam gua. Selain itu, mereka juga telah menghasilkan alatan logam seperti kapak, sabit, pisau dan lembing. Seterusnya, mereka juga telah melalui ke fasa zaman prasejarah. Zaman prasejarah secara ringkasnya ialah zaman di mana masyarakatnya sudah kenal tulisan dalam bentuk aksara kuno seperti aksara India Selatan, Pali, Pallava dan Kawi yang tertulis dalam bahasa kuno seperti Melayu kuno dan kerajaan purba. Zaman prasejarah ini bermula sejak awal abad Masihi sehinggalah ketika Melaka dibuka oleh para Meswara. Selain membicarakan tentang kerajaan-kerajaan awal di Malaysia, difikirkan juga perlu mengaitkan dengan kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara yang ada hubungan dengan semenanjung Tanah Melayu dan juga Borneo seperti
seperti Kerajaan Funan, Liji ataupun Champa, Melayu ataupun Jambi dan Sriwijaya, yang mana pada ketika itu dunia Melayu ini sangat luas tanpa merujuk kepada sempadan yang ada pada masa kini. Pada abad ke-14, ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, pihak kerajaan mengiktirafkan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Tidak kira dituturkan hanya orang Melayu di pesisir barat Borneo, Semenanjung dan Sumatera sahaja. Yang ketiga pula adalah zaman prasejarahan, manakala zaman ini bermulanya kemunculan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Pada saat ini, Kerajaan Melayu Melaka telah dibuka oleh para miswara atau Raja Iskandar Shah pada tahun kurun ke-15, iaitu sekitar tahun 14,000. Kehebatan Melaka ini terdapat Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka yang menggambarkan Melaka mempunyai peradaban yang tinggi. Seterusnya, faktor utama perkembangan Kerajaan Melayu Melaka ialah kerana wujudnya sistem pentadbiran yang cekap dan tersusun khususnya melalui sistem pembesar 4 lipatan. Sebagaimana yang diketahui, sistem pentadbiran yang cekap ini berjaya menjamin keamanan dan kemakmuran negeri Melaka. Faktor ini telah menjadi tarikan para saudagar dan pelayar untuk menjadikan Melaka sebagai pusat kegiatan mereka. Dan sememangnya peradaban yang bermula di Melaka menjadi titik tolak kepada perkembangan peradaban Melayu. Sebagai contohnya, peradaban Melayu ini berteraskan rumpun bangsa yang tergolong dalam cabang Melayu Indonesia, merangkumi Melayu Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Minangkabau, Bugis, Minang, Iban, Bajau, Murut dan pelbagai lagi. Akhir sekali pula adalah zaman sejarah moden. Untuk pengetahuan anda, semua tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 yang diisytiharkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka Kuala Lumpur setelah mendapat persetujuan kolonial British dengan syarat keanggotaan ke dalam negara-negara Commonwealth. Pada tahun 1957, 13 September, Tunku Abdul Rahman Ibni Al-Mahrum, Tunku Muhammad yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja, ditabalkan sebagai Yang di-Pertuan Agong yang pertama. Pada tahun 1969, peristiwa berdarah 13 Mei 1969 telah mencatatkan satu titik hitam yang pasti tidak dapat dilupakan oleh rakyat negara ini. Dalam sejarah Malaysia moden, pertumbuhan darah dan kacau bilau dahsyat yang berlaku telah mengakibatkan banyak kerosakan dan tidak dapat dipadam dalam lipatan memori generasi yang mengalaminya. Tunku Abdul Rahman menyalahkan pengaruh Parti Komunis Malaya PKM, anasir-anasir kongsi gelap Cina dan ahli politik pembangkang yang menghasut serta mendorong perselisihan fahaman demokrasi sehingga membawa kepada berlakunya insiden berdarah ini melibatkan dua kaum terbesar iaitu Melayu dan Cina. Walaupun pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan dan pemimpin, namun unsur-unsur penghalang kebanyakannya berakar umbilan sentimen perkauman masih mengempomongi sebahagian rakyat negara ini, termasuklah pemimpin politik yang sepatutnya berperanan sebagai role model bagi mencapai matlamat tersebut. Satu, Malaysia umpamanya merupakan antara agenda di bawah kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak untuk membentukkan sebuah negara yang dikongsi bersama atau dianggap sepupunya. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai serta semangat patriotisme, lingua franca, integrasi, kewarganegaraan dan demokrasi. Keupayaan membina sebuah negara bangsa merupakan kemuncak kejayaan sesebuah negara. Hal ini kerana tanpa perpaduan dan rasa kesakitan dalam masyarakat pelbagai kaum akan menyebabkan berlakunya ketidakstabilan politik. Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat penting, terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas bukan sahaja maklumat, modal serta manusia, tetapi juga sistem nilai budaya dan kepercayaan daripada pelbagai negara. Akhir sekali, kesimpulan yang kami dapat dalam pembentangan ini adalah penemuan dan pergaulan peradaban majmuk di alam Melayu telah membina etika dan peradaban Malaysia berteraskan nilai disulami dengan rasional legal dan materialism sedunia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.